Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Seri Pahang, yang mana Terengganu kalah 2-1 kepada Seri Pahang dan Seri Pahang mengekalkan rekod tanpa kalah mereka dalam saingan Liga Super. Gol Seri Pahang dijaringkan oleh Kepa Sherman. Antara permasalahan dan juga masalah yang orang kata apa, sepatutnya gol ni tak berlaku, tetapi disebabkan kesilapan daripada defender Terengganu sendiri memberikan peluang kepada Kepa Sherman untuk menjaringkan gol. Manakala gol yang kedua daripada Azam Aziz pun kita boleh nampak antara defending awareness pasukan Terengganu agak kurang. Azam Aziz melakukan percubaan jarak jauh, gol yang lawa, dan untuk pasukan Terengganu untuk game ni boleh dikatakan mereka kurang klinikal daripada segi mereka punya decision making, dari segi finishing mereka agak kurang, yang menyebabkan mereka gagal untuk menambah jaringan ataupun memenangi perlawanan. At the end of the day, kita kena faham lah yang bola sepak ni bukan hanya berpaksi kepada game yang lawa ataupun beautiful game. Bola sepak adalah berpaksikan kepada result. Main tak lawa ke, main lawa ke, at the end of the day, siapa yang jaringkan gol yang lebih banyak dalam liga, maka dia akan menanglah dengan 3 mata. So benda tu yang paling penting. 3 points adalah objektif utama, bukannya main lawa. Main lawa tu adalah bonus, tapi kemenangan is kemenangan. Sebab apa? Sebab 3 point adalah lebih berharga dan lebih penting untuk menjadi juara dan juga untuk kekal tinggi di dalam persada liga. Dan benda tu berjaya diterjemahkan oleh pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara positif yang kita boleh nampak kepada pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni? Perkara positif yang pertama yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni adalah daripada segi mereka punya in position shape, ataupun ketika dalam keadaan mereka memegang bola, iaitu mereka kembali kepada formation back 4 dan mereka meletakkan 2 double pivot, iaitu Brundo dan juga Azam Aziz yang beraksi as a double pivot. Tetapi apa yang menariknya tentang double pivot yang diguna pakai oleh pasukan Seri Pahang ni adalah penggunaan Brundo adalah lebih kepada untuk give protection kepada back 4 dan juga untuk give protection kepada Azam Aziz yang diberikan peranan yang lebih bebas untuk bergerak sebagai deep lying playmaker. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pada perlawanan ni, Azam Aziz lah yang akan bertindak apabila dia dapat bola untuk menggerakkan bahagian ataupun untuk menggerakkan serangan pasukan Seri Pahang daripada bahagian bawah. So dia lah yang akan move untuk another department ke another department. So benda tu adalah bagus untuk ball progression bagi pasukan Seri Pahang apabila mereka ada Azam Aziz as a player yang boleh bertindak sebagai deep lying playmaker untuk menggerakkan hantaran-hantaran jauh ataupun open game ataupun untuk melakukan switch play. Dan dalam pada masa yang sama, Brundo boleh bagi give protection kepada Azam Aziz untuk bergerak lebih bebas, naik lebih tinggi ataupun untuk drop lebih deeper. So Azam Aziz tak perlu risau bila dia hold the ball, dia dah tahu yang Brundo ada bersekitaran dengan dia untuk cover up dia sekiranya dia kehilangan bola. So Brundo boleh rampas balik bola ataupun bagi balik bola kepada pasukan Seri Pahang. So benda tu efektif dan kita boleh nampak lah yang Azam Aziz untuk game ni dia banyak drop deep untuk collect the ball daripada bahagian bawah sebelum dia advancekan bola tersebut ataupun progress the ball untuk naik lebih tinggi. Dan dalam pada masa yang sama, bila bola dah sampai dekat kawasan attacking third pasukan Seri Pahang, maka Azam Aziz akan naik lebih tinggi untuk memberi support di kawasan half space bersama dengan Zuhai ataupun Baki Udin. So benda tu positif, perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang. So Brundo dia lebih kepada bertahan dan dia lebih kepada backup lah untuk bagi orang kata apa, benteng kepada back 4 dan juga untuk cover up Azam Aziz yang bertindak as a playmaker. So benda tu positif side. Positif side yang kedua tentang pasukan Seri Pahang ni, kalau kita lihat mereka bermain dengan defensive structure yang bagus. Mereka kurang untuk membuat kesilapan daripada segi corak bertahan, walaupun mereka ada beberapa kali berjaya dipenetrasi ataupun ditembusi oleh pemain-pemain Terengganu, tetapi mereka cepat untuk recover balik mereka punya position. Dan yang paling penting untuk game ni, mereka juga perlu berterima kasih kepada goalkeeper mereka Izham Tarmizi yang menyelamatkan beberapa percubaan daripada Sony Norde, Ivan Mahmud dan sebagainya, yang membolehkan gawang pasukan Seri Pahang tidak dibolosi lebih daripada satu lah. So Izham Tarmizi antara one of the best player dalam game ni yang boleh saya katakan untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain-pemain Terengganu untuk memastikan yang Seri Pahang boleh bawa pulang 3 mata dan kekal rekod tanpa kalah lah. Untuk itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat apa yang kita boleh belajar daripada pasukan Seri Pahang adalah bagaimana mereka memanfaatkan peluang dan juga kesilapan
pertahanan pasukan lawan. Yang mana kalau kita lihat daripada reaction Kepa Sherman untuk gol pertama, itu adalah kesilapan daripada pasukan lawan, iaitu di bahagian pertahanan. Kumatov yang clear ball tak boleh clear, terkena Azam Azmi, dan Kepa cepat untuk react kepada bola yang terbiah tu untuk menjaringkan gol yang pertama. Dan Azam Aziz yang mana dia berjaya untuk dapatkan bola, dan dia dapatkan bola dan nampak ruang kosong, dia melakukan shooting punya jarak jauh. Tetapi sebelum tu kita boleh nampak juga bagaimana Sergio Aguero menggunakan dia punya skill untuk beat dua pertahanan Terengganu sebelum dia buka kepada Zuhair buka kepada Azam. So benda ni kita boleh nampak lah bagaimana pasukan Seri Pahang mengeksploit pasukan Terengganu dengan menggunakan kesilapan dan juga kekurangan yang ada di bahagian pertahanan pasukan Terengganu sendiri untuk mereka score the goal. That is a positive side tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni. Negatif side ataupun kekurangan pasukan Seri Pahang, mereka ada banyak kekurangan. Mereka in term of transisi, in term of attacking, mereka agak kurang. Tetapi orang kata apa, mereka berjaya untuk atasi kekurangan tersebut dengan menutup ataupun dengan memanfaatkan kekurangan yang ada pada pihak lawan, dan pihak lawan pula tak boleh nak memanfaatkan kekurangan yang ada pada Seri Pahang untuk mereka score the goal. Faham tak? Maksudnya Seri Pahang dia nampak pihak lawan punya kesilapan, mereka manfaatkan. Pihak lawan nampak Seri Pahang punya kesilapan tetapi mereka tak manfaatkan. Itu adalah benda yang kita boleh simpulkan lah tentang pasukan Seri Pahang ni, yang mana sebabkan itulah mereka boleh kekal tanpa kalah dalam saingan Liga Super buat masa sekarang. Itu yang saya suka lah tentang pasukan Seri Pahang. Dan benda yang mereka perlu positif lagi adalah bagaimana mereka nak create link up dengan bahagian tengah dan juga striker untuk mereka lebih attack dalam banyak variation dan juga banyak corak menyerang lagi. Dan untuk defend transisi, mereka perlu lebih fokus dan pastikan yang defend mereka tak memberi ruang kepada pemain-pemain untuk buat third man running. Sebab apa? Sebab semalam kita boleh nampak Ivan Mahmud dan sebagainya banyak buat third man running dan juga berjaya untuk exploit kawasan di box pasukan Seri Pahang. So mereka perlu lebih aware untuk buat perangkap offside dan juga pastikan pemain-pemain serangan pasukan lawan tak membuat larian-larian di belakang mereka untuk exploit kawasan mereka yang terdedah tersebut lah. So mereka perlu lebih aware, perlu lebih peka, lebih teliti untuk pastikan yang mereka tak buat mistake. Nasib baik ada Izham, kalau tak mungkin mereka telah dihukum lebih daripada 1 gol pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Seri Pahang. Kita masuk untuk pasukan Terengganu. Untuk pasukan Terengganu, apa yang kita boleh belajar daripada mereka? Memang mereka bermain beautiful football, tetapi in term of result, bad result lah, result yang negatif. And sebab apa? Sebab mereka kalah. Jadi kalau kita lihat daripada segi tactical improvement ataupun tactical adjustment yang dilakukan oleh Coach Tommy, memang bagus. Di second half dia bawa masuk Sonny Nordeh, bawa masuk Syafiq Ismail. Itu adalah approach yang sangat berkesan kepada attacking pasukan Terengganu. Daripada mereka bermain pada awal, mereka lebih kepada 4-5-1, lepas tu 4-4-2, lepas tu 4-5-1, 4-4-2. So benda tu agak positive side untuk pasukan Terengganu. Okey, kita sembang positive side bagi pasukan Terengganu. Untuk pasukan Terengganu, positif side dia pada perlawanan ni kita boleh nampak yang mereka punya attacking shape, terutamanya di second half, memang lawa gila dia pemain. Mereka guna winger selepas kemasukan Syafiq Ismail dan juga Sonny Nordeh. Kita boleh nampak sebelum Syafiq Ismail masuk, Sonny Nordeh diletakkan di bahagian central. Cumanya orang kata apa, flexibility yang diberikan kepada Sonny Nordeh untuk cover up bahagian central dan juga bahagian half space, dia bukanlah seorang playmaker ataupun seorang pemain nombor 10. So dia agak terjejas ataupun boleh dikatakan agak kurang berkesan di kawasan tersebut lah. Walaupun dia ada create satu peluang kepada Ivan Mahmud, tapi Ivan Mahmud punya first touch pula agak kurang. Tetapi itu tidak menunjukkan yang dia adalah seorang playmaker yang baik. Tetapi apabila kemasukan Syafiq Ismail, kita boleh nampak lah yang apabila Sonny Nordeh dipush untuk di bahagian kiri kanan ataupun bahagian winger kiri, dan juga Syafiq Ismail di bahagian winger kanan, kita boleh nampak yang kedua-dua bahagian ni, bahagian wide area ni, winger pasukan Terengganu ni, Syafiq Ismail dan juga Sonny Nordeh lebih berkesan untuk exploit pasukan Seri Pahang punya bahagian wide area. So Sonny Nordeh kena kita nak utilize dia, letak di bahagian wide area. Syafiq Ismail pun kita letak di bahagian wide area untuk mereka gunakan kepantasan dan juga ball control yang bagus untuk mereka exploit pasukan lawan. So kemasukan mereka berdua ni memang menyusahkan pertahanan pasukan Seri Pahang lah, dengan kelajuan yang mereka ada, ball control yang mereka ada, dan juga passing ability. Kita boleh nampak lah crossing cut back yang dilakukan oleh Sonny Nordeh untuk game ni menunjukkan dia ada vision yang bagus dan dia hampir create banyak lah peluang-peluang kepada striker. Tetapi sayang pemain-pemain Terengganu sendiri yang kurang klinikal, terutamanya daripada
Ivan Mahmud. So benda tu yang perlu Terengganu improve lah. Tapi benda tu saya suka. Yang kedua, kalau kita lihat di bahagian midfield, benda yang positif yang saya suka adalah daripada Habib Harun. Habib Harun ni sebenarnya dia yang buat kerja seorang dekat bahagian tengah. Dia banyak cover up untuk give protection kepada Liridon. Dia yang banyak recover balik posisi, dan dia yang banyak untuk progress the ball bagi pasukan Terengganu ketika in position dan juga ketika out position. Dia turun untuk bantu back four. Tetapi partner dia Liridon yang kurang yang menyebabkan pasukan Terengganu punya ball progression agak kurang menjadilah di bahagian tengah. Dan yang ketiga, positif side adalah tentang Ivan Mahmud dan juga Mintah main first half, tapi saya suka sebab dia diletakkan sebagai goal poacher, tapi dia banyak drop deeper untuk create space kepada Ivan Mahmud dan juga Adisok untuk berada lebih advance masuk ke dalam di box. So benda tu positif. Tapi sayang Mintah dikeluarkan di second half, awal second half, dan Ivan Mahmud untuk game ni nampak yang dia untuk orang kata apa, untuk dia buktikan something. Dia bagus, tetapi Ivan Mahmud dia kena improve lagi daripada segi first touch, heading, aerial duel, sebab dia banyak orang kata apa, kurang clinical. So benda tu yang perlu diperbaiki. Adisok dia bagus daripada segi untuk hold up game. Jadi apabila dia boleh hold up, dia boleh hold ball, maka dia pasukan Terengganu boleh untuk berada dalam position lebih lama lah. So mereka boleh create banyak attacking, boleh pegang bola lebih lama. Tetapi dia kena banyak support lah kan. Jadi benda tu yang Terengganu perlu improve. Dan untuk benda yang perlu Terengganu improve, paling penting yang pertama semalam, defending. Semalam defending boleh dikatakan mereka buat kerja yang boleh dikatakan banyak kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan, daripada miscommunication, mereka punya man-to-man marking, mereka punya space yang diberi kepada pasukan Seri Pahang untuk exploit. Mereka tak bekerjasama dengan baik, mereka tak compact, dan kita boleh nampak yang Suhaimi kadang-kadang keluar dan berjaya menyebabkan pemain Seri Pahang dapat bola kan. Nasib baiklah Glassok punya finishing agak kurang, kalau tak kemungkinan memang Seri Pahang dah end up the game lebih awal lah. So benda tu yang perlu mereka perbaiki untuk elak daripada individual mistake dan juga kesilapan-kesilapan yang merugikan pasukan. Yang kedua, mereka perlu buat lagi lah finishing drill, sebab semalam mereka kurang clinical, first touch pun kurang daripada Ivan Mahmud untuk mereka score the goal. Sebab semalam banyak peluang tapi mereka tak clinical, mereka perlu baiki lagi. Yang ketiga, Liridon tu boleh cari partner lain lah, tapi itulah Zul Ashraf takkan nak partner dengan Habib Harun pula kan. Kalau kena Zul Ashraf kena step up the game dan buktikan yang dia lebih better daripada Liridon lah kalau nak main first 11. Ataupun mereka boleh lantik daripada TFC 2, mereka ada Syaiful Hakim, mereka ada Amirul. So boleh panggil lah pemain-pemain ni untuk partner dengan Habib Harun untuk jadi lebih better, sebab mereka ada proper midfield kan. Jadi mereka patutnya upgrade ataupun bawa naik pangkat lah. Jadi untuk ulasan saya, Terengganu semalam main lawa, tapi tactical approach dah bagus, tapi clinical tak ada, defend buat mistake, mereka kalah lah Seri Pahang. Mereka manfaatkan kesilapan tu dan mereka kekalkan momentum defend yang bagus. Izham Tamizi cemerlang, so mereka deserve to win. Okay, Assalamualaikum.